Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bertemu sekali lagi di kuliah Zuhur yang berbahagia, di masjid yang berbahagia. Kenapa kita mengatakan kuliah Zuhur yang berbahagia? Kerana di dalam semua majlis ilmiah ataupun majlis ilmu, kita akan dihadiri malaikat yang senantiasa mendoakan kita selama kita masih ada di dalam masjid beriktikaf. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh para malaikat kepada kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan lagi kepada diri kita supaya senantiasa beringat, iaitu kita mengukuhkan semua perkara-perkara di mana akhlak seorang mukmin yang senantiasa beristiqamah kepada apa yang diperintahkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya untuk berkongsi sebuah cerita di tengah hari ini, iaitu kisah seorang ulama ahli kalam. Ulama ini namanya Abi Abdillah Al-Kanasi. Dia pernah mengikut sebuah bahtera melakukan satu pelayaran. Ketika di tengah laut telah terjadi tufan yang hampir-hampir akan menenggelamkan bahteranya. Jadi semua apa yang ada di dalam bahtera, penumpang-penumpangnya sangat takut. Mereka berdoa dengan doa yang sangat khusyuk, sampai ada kebanyakan daripada mereka umumnya telah bernazar sesuatu sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya diselamatkan daripada bencana besar itu. Yang tidak melakukannya seorang saja, iaitu Abi Abdillah. Kemudian penumpang-penumpang bahtera ini tanya kepadanya, "Wahai Abi Abdillah, kamu berbuat sesuatulah. Sekurang-kurangnya kamu bernazar untuk sekali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kamu daripada tenggelam dan kita semua akan terselamat." Tidak ada jalan keluar kerana sudah didesak oleh semua penumpang. Jadi kata Abi Abdillah, "Baiklah, aku bersumpah tidak akan makan daging gajah." Jadi para penumpang heran, bagaimana kamu ini? Kamu kan tahu bahawasanya daging gajah itu ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Jadi dia kata, begitulah apa yang aku kehendaki. Jadi penumpang-penumpangnya semua diam. Yang akhirnya apa yang mereka takutkan telah terjadi. Bahtera telah dipukul badai yang sangat kuat, hampir pecah. Dan akhirnya pecah semua, menenggelamkan semua harta benda yang dibawa. Penumpang-penumpang tu ada yang dapat selamat sampai ke pantai kerana berpautan daripada bahtera yang pecah tadi, papan-papannya semua. Mereka terdampar di sebuah pantai yang tidak ada penduduk dan ada hutan. Jadi berhari-hari di situ tidak minum, tidak makan, sangat kelaparan. Yang akhirnya mereka nampak seekor anak gajah. Orang-orang yang sudah hampir kematian ini lalu memburu anak gajah ini dan mereka telah jadikan makanan untuk penyambung hidup. Jadi mereka telah menawarkan daging anak gajah ini kepada Abi Abdillah. Dia kata, "Tidak, aku tetap dengan sumpah aku bahawasanya aku tidak akan makan gajah." Semuanya makan. Dia satu orang saja tidak makan. Apabila sudah makan, sudah sedikit rasa kenyang, semua kepenatan, tidur. Tiba-tiba tak lama kemudian ibu gajah datang. Ibu gajah datang mencari anaknya. Dia nampak tulang-tulang anaknya yang sudah dilapah oleh manusia.
tinggal tulang, oh anaknya sudah mati. Siapa punya angkara ini? Dia cium satu-satu orang yang tidur. Terbau saja daging gajah anaknya itu, lalu dipijak, mati satu persatu, sampai kepada giliran Abi Abdillah. Dia cium, tak ada bau anak gajah. Jadi orang ini satu-satunya tidak makan anak aku. Jadi dia seolah-olah memberikan isyarat kepada Abi Abdillah ini. Ini adalah sebahagian daripada cerita karamah para wali. Jadi dia memberi isyarat kepada Abi Abdillah supaya naik menunggang gajah. Dia bawa Abi Abdillah berjalan terus tanpa berhenti. Tiba-tiba dia berhentikan Abi Abdillah ni di sebuah kampung. Kampung ini sudah ada penduduk, sudah ada tanam-tanaman, lagi diturunkan. Kemudian tu dia bertanya kepada penduduk kampung tempat apa ini. Kemudian tu dia disuguhkan makanan, minuman, sehingga dia ditanya, macam mana kamu sudah berada di sini? Dia kata, kami sebenarnya menumpang sebuah bahtera, kemudian bahtera itu pecah dan kami tersadai di pantai, dan gajah inilah yang telah membawa aku kemari. Jadi orang kampung ini menanyakan, kamu tahu tak jarak di antara tempat kamu tersadai sampai ke kampung ini? Tak tahu. Sebenarnya jarak yang tempat kamu tersadai sampai ke kampung ini adalah sejauh 8 hari perjalanan. Tetapi kamu telah dibawa oleh gajah ini hanya 1 hari, 1 malam saja. Yang kita dapat pengajaran daripada cerita ini, yang kita nak sampaikan bukan hanya karamahnya saja, tetapi yang kita nak sampaikan adalah istiqamahnya seorang ulama di dalam menjalani apa yang telah dia sumpah kepada Allah. Sekalipun dia boleh membatalkan sumpahnya kerana darurat untuk makan yang diharamkan, sedangkan babi juga kalau diharamkan, meskipun diharamkan tetapi kalau darurat boleh saja diubah. Maknanya dia boleh menyelamatkan dirinya kerana makan yang haram, kerana untuk menyambung nyawanya, menyambung kehidupannya. Tetapi oleh kerana istiqamahnya ulama ini, dia telah dapat kejayaan di dalam menentang hawa nafsunya sekalipun diizinkan oleh Allah. Dan dia mendapat karamah daripada Allah, iaitu gajah itu membawa sampai dia terselamat. Yang akhirnya orang-orang ini menyediakan perahu bahtera untuk menyampaikan dia kepada kampung halamannya. Supaya kita ini mengambil iktibar daripada cerita ini, apa saja yang kita kerjakan kena istiqamah. Kalau kita mau melakukan suatu ibadah yang untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah Ta'ala, jangan hanya di bibir saja. Kita mau bangun malam, memang betul sebahagian daripada niat tu sekalipun tidak dilakukan, kalau nama niat yang baik sudah diberi Allah Ta'ala pahala. Tetapi kalau kita sudah melakukan niat, kemudian tu kita menjalankan apa yang kita sudah niatkan di dalam hati, lagi double pahalanya. Tetapi kita tidak hanya mengatakan dengan lidah, tetapi kita malas untuk mengerjakannya. Kita berjanji demi berjanji kepada Allah untuk mentakarubkan diri kita kepadanya. Tapi setiap kali berjanji, setiap kali itu juga kita memungkiri janji kita. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang dicontohkan oleh para sahabat, para awliya tidak semacam ini. Sebab itu kita kena berusaha. Kerana setiap yang baik itu kena riadah. Riadah itu maknanya kita kena melatih diri kita. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Kalau perlu kita melatih diri kita berkali-kali 1 hari, kita perlu melakukannya semata-mata kerana untuk hasrat kita mentakarubkan diri kepada Allah, maka kita kena lakukan. Inilah yang dikatakan istiqamah, yang mana orang Inggeris mengatakan konsisten. Kalau kita pergi belajar motivasi yang dianjurkan oleh company-company, walhal company-company ini bukan company Islam pun, company orang kafir, tetapi di dalam masalah konsisten yang dia selalu anjurkan kepada pekerja-pekerjanya adalah merupakan satu yang terbaik untuk menghasilkan produktiviti. Jadi kenapa kita yang sudah memang ada ajaran ini di dalam Islam, kita ketepikan?
kita seharusnya mengambil dan berusaha untuk kita dapat melakukan sesuatu itu secara istiqamah, khusus di dalam sembahyang subuh. Di dalam sembahyang subuh, tidak sedikit daripada kita yang mengerjakannya ketika hujung waktu, nak habis waktu subuh, nak terbit matahari, baru kita tergopoh-gapah bangun, baru mau sembahyang. Walhal kita diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi fajar sudah sepatutnya bangun. Kalau orang yang biasa mengerjakan tahajud pada tengah malam, dia tidur, dia bangun lagi, dia tidur lagi, ya silakan. Tetapi kalau ditanyakan kepada orang-orang yang bekerja, khusus di Singapura adalah kota orang yang senantiasa bekerja, dia akan mengatakan kalau cara yang seperti macam itu nanti kepala sakit, kepala pening, ujung-ujungnya nanti tak pergi kerja. Baiklah kita pilih yang paling terbaik untuk orang yang bekerja. Kita tidur awal, kita bangun ketika 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Ini saya rasa sangat adil. Kita tidur katalah pukul 10, kita bangun katalah pukul 3.30 ataupun pukul 4, sedangkan subuh 5.30 ataupun 5.45, 1 jam setengah atau 2 jam sebelum masuknya subuh kita sudah bersiap-siap. Kita sudah bangun, kita sudah mandi, kita sudah sembahyang tahajud, kita sudah berzikir ataupun baca Quran. Kalau orang yang biasa dengan Quran, dia akan baca Quran lebih banyak daripada dia berzikir. Ada orang yang tidak boleh mampu baca Quran, dia hanya mampu berzikir, ya silakan. Semuanya itu adalah baik, kerana untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masuk saja waktu subuh kita sembahyang, dan ini mesti diistiqamahkan. Kalau kita dengan masjid, kita datang untuk berjemaah di masjid. Kalau tidak di masjid, kita di rumah seorang saja. Jadilah untuk kita dapat pahala berjemaah. Kejutlah isteri, kalau isteri uzur, kejutlah anak. Memang satu saja yang bangun sekalipun sudah cukuplah. Kerana yang namanya mendidik itu kena perlahan-lahan, tidak boleh kita mendesak. Perlahan-lahan, kalau satu sudah bangun, satu nanti lihat, agak ada rasa malu di dalam hatinya. Oh, abang sudah bangun, saya pun harus bangun juga. Begini seharusnya kita menunjukkan akhlak kita sebagai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah orang yang sangat teliti di dalam dia itu berakhlak kepada manusia. Ada seorang wanita hamba datang daripada Afrika. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Hamba ini perempuan, tapi oleh kerana cintanya kepada Rasulullah, dia sangat inginkan dapat jemput Rasulullah dan beri makan. Tetapi oleh kerana kemiskinan yang amat sangat, tak ada benda yang dia nak beri Rasulullah makan. Wa imah dapat dijemput sekalipun, tak akan dapat disuguhkan dengan yang baik-baik. Satu ketika itu dia disedekahkan orang satu makanan yang sangat sedap. Ketika dia nak makan, dia teringat Rasulullah. Dia kata, aku tidak akan menyentuh makanan ini sebelum disentuh oleh Rasulullah. Inilah peluangnya aku dapat menjemput Rasulullah ke rumah aku dan memberikan apa yang telah diberikan orang kepadaku. Jadi dengan gembiranya dia pergi rumah Rasulullah, dia jemput Rasulullah. Dan biasanya Rasulullah kalau dijemput, dia tidak akan datang seorang. Dia akan datang dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Jadi apabila sudah sampai ke rumah hamba yang perempuan ini, lalu disuguhkan makanan itu makanan yang enak dan yang mahal. Jadi sahabat-sahabat ini berbisik-bisik dengan Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang menjemput kamu ini adalah orang yang kurang mampu. Malah kebanyakan daripada hidupnya juga bergantung kepada orang, pemberian orang. Dan kau sebagai Rasulullah, sebagaimana yang kami difahamkan kamu, kau tak boleh makan harta sedekah, apalagi harta zakat. Apabila didengar oleh hamba perempuan ini perkataan sahabat-sahabat Rasulullah yang bertanya kepada dia, hancur segala harapan dia. Dia kata, sudah musnah cita-cita aku, angan-angan aku, hajat aku untuk memberi makan Rasulullah. Aku tidak teringat langsung pun yang Rasulullah tidak boleh makan harta sedekah. Sangat malu dia.
Kemudian Rasulullah oleh kerana sifatnya yang sangat baik, akhlaknya yang sangat mulia, dia tidak merendahkan hajat seorang wanita daripada kalangan hamba ini. Dia kata memang benar apa yang dikatakan oleh para sahabat, tetapi ini adalah orang yang mensedekahkan kepada hamba ini, dan dia telah menghadiahkannya kepada aku. Apabila orang sudah bersedekah kepada dia, itu adalah milik dia, dan dia tidak berniat mensedekahkan kepada aku, tapi dia berniat untuk menghadiahkannya kepada aku. Lalu Rasulullah mencicipi makanan itu, memberikan kegembiraan kepada orang yang menjemput dia. Ini akhlak seorang yang mulia, seorang yang sepatutnya kita contohi. Tidak seperti kita sekarang ini, akhlak sangat rendah, suka buka aib orang, walhal yang dibuka aib itu adalah saudara kita sendiri. Kita kena bawa renungan demi renungan supaya membaikkan jiwa kita, membaikkan hati kita. Kelakuan zahir, kita boleh malu untuk melakukan dosa disebab kerana malu kepada orang, tetapi batin sangat susah untuk diperbaiki, kerana batin tak dilihat oleh orang. Kita selalu buruk sangka kepada orang, orang tak nampak. Jadi sebab itu kita kena melatih, ada riadah di dalam diri kita. Jadikan Rasulullah tu senantiasa di hadapan kita dengan imajinasi kita bahawasanya beliau adalah orang yang paling patut dicontohi, supaya kita terselamat dunia dan akhirat. Kita sambung apa yang sudah kita beritakan pada minggu yang lalu, iaitu masih di dalam kisah Rasulullah SAW. Beliau mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, dan sudah juga kita beritakan bahawasanya yang menyampaikan wahyu itu adalah Malaikat Jibril. Terkadang-kala Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia yang diserupakan wajahnya dengan Dihya Al-Kalbi. Ada kadang-kala malaikat juga melihatkan ataupun memperlihatkan keadaan dirinya yang semula jadi. Jadi Rasulullah sepanjang 23 tahun menerima wahyu daripada Allah melalui Malaikat Jibril, hanya 2 kali saja Rasulullah melihat rupa asli Malaikat Jibril. 2 kali saja. Yang satu kali yang sudah diberitakan di dalam Al-Quran, iaitu di Sidratul Muntaha. Yang pertamanya di dunia ini. Ada yang mengatakan ketikanya dia turun daripada mendapat wahyu yang pertama, iaitu apabila dia menuruni bukit dengan keadaan yang sangat takut, kerana itu merupakan pengalaman yang pertama. Maka dia dengar suara orang yang berteriak daripada atas. Kemudian tu dia melihat ke atas, dia nampak Malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi, dan sayapnya 600. Sayap Malaikat Jibril 600 buah, dan tiap-tiap sayapnya itu bertatah mutiara dan yakut. Ini yang diberitakan di dalam sebahagian hadis, menunjukkan kehebatan Malaikat Jibril. Hanya 2 kali saja. Sekarang kita tanya, apa mungkinkah kita akan dapat melihat rupa Malaikat Jibril atau semua para malaikat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Rasulullah? Ada ulama mengatakan mungkin sekali, dan ada juga yang mengatakan kalau dalam bentuk manusia itu sudah banyak yang melihat, cuma kita tak tahu dia malaikat, tapi dia berwajah manusia dan dia datang untuk menolong ketikanya orang di dalam kesusahan. Jadi itu ada sebahagian daripada pandangan ulama. Jadi dia ketakutan, dia pulang, dia minta menyelimutkan isterinya itu supaya dia dapat menghilangkan ketakutannya. Dia mengadukan halnya kepada isteri tercinta Khadijah. Kemudian tu Khadijah telah melembutkan hatinya, telah membuat dia tenang. Inilah tugas seorang isteri. Terkadang-kala kita tidak melihat betapa pentingnya pasangan hidup kita. Sebab itu kita seharusnya berbaik kepada pasangan hidup kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah orang yang paling mulia, yang paling lemah lembut kepada isterinya. Rasulullah tidak pernah marah, apalagi untuk pukul. Kalau salahnya itu selalu dia akan tutupi. Ini sudah terbukti di mana ketika beliau balik daripada safar, Sayyidatina Aisyah selalunya menyediakan minuman
untuk Rasulullah menghilangkan dahaga. Jadi seperti biasanya Sayyidatina Aisyah memberikan segelas air yang sudah dibancuh, minuman yang sudah nak diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah minum pelan-pelan, agak-agak sudah hampir habis. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, kenapa kamu nak habiskan minuman itu? Kan biasanya kamu kalau sebelum minuman itu habis kamu berikan kepada aku. Kenapa hari ini kamu nak minum sampai habis? Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah terus kata, kalau betul-betul kamu nakkan baki daripada minuman aku ini, betul, betul, kata Sayyidatina Aisyah. Itu kan sebagaimana yang biasa engkau lakukan kepada aku. Jadi dia berikan kepada Sayyidatina Aisyah. Dia minum, tak boleh ditelan kerana sepatutnya diletakkan gula tapi sudah dicampurkan garam. Ini Rasulullah datang daripada kesilapan seorang isteri, dia tahan minum air yang dicampur dengan garam. Cuba kalau kita balik penat-penat ditaruh air yang campur garam, minum saja tersembur, engkau ni kenapa dah buang terbiat? Ini jawapan kita kepada isteri, tidak sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Sebab itu saya selalu menasihati, bukan kepada saudara-saudara, kepada diri kita sendiri walhasilnya. Senantiasa kita riadah, iaitu melatih diri kita supaya mengurangkan kemarahan kita. Kita tahu hidup di Singapura ini stres, kerja stres, dalam masjid pun stres, luar masjid pun stres. Selalu ada saja dia punya halangan-halangan untuk melakukan kebaikan, tetapi itu bukan satu masalah. Kalau kita senantiasa beriadah, kita melatih diri kita dan kita mahukan kebaikan, kita minta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Yakin, setiap yang yakin itu pasti akan ada hasilnya. Kita tak pernah dengar kan satu cerita daripada Saidina Umar ketika Saidina Umar jadi khalifah. Dia didatangi oleh seorang. Orang ini membawa bayi yang kecil. Apabila Saidina Umar melihatkan anak ini dengan ayahnya, dia kata saling tak tumpah, macam cetakan biskit. Tengok wajah anaknya, tengok wajah bapaknya sama. Dia heran, dia bertanya dengan bapaknya, macam mana cerita kelahiran anak ini? Kalau aku ceritakan kepada engkau pun engkau tidak akan percaya. Sebabnya kerana anak ini lahir di dalam kubur setelah kematian ibunya. Lagi makin menarik cerita itu yang didengarkan oleh Saidina Umar. Dia kata, marilah ceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Dia kata, ketika isteri aku sedang mengandung Sarat, aku ditugaskan untuk berdagang keluar kota. Tapi waktu mau pergi itu, isteri tadi mengatakan, janganlah kamu pergi kerana aku akan hampir melahirkan. Tidak mahu aku melahirkan tanpa engkau di sisi aku. Jadi oleh kerana itu merupakan tugas pekerjaan, tugas dagang. Dia kata sambil dia mengurutkan perut isterinya yang sudah besar, dia kata, ya Allah, aku titipkan anak di dalam kandungan ini kepada engkau. Aku titipkan anak ini kepada engkau, kepada pemeliharaan engkau, kerana tidak ada yang boleh memelihara selain daripada engkau, pemeliharaan yang baik. Dia memberi keyakinan kepada isterinya, aku akan pergi. Sudah pun aku menitipkan bayi kita ni kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat hasilnya. Dengan tawakal yang sangat kuat, dia melangkah keluar. Memang apa yang diharapkan itu tidak terjadi, iaitu isterinya apabila dia pulang daripada perniagaannya, daripada berdagang, saudara-saudaranya sudah berkumpul di rumah mengatakan, isteri kamu sudah pergi mendahului kamu. Tetapi yang sangat jadi muskil kepada kami, kuburan itu selalu keluar asap yang berbau wangi. Jadi kata suami tadi, kenapa kamu tidak menyiasat? Kami takut kerana tanpa kebenaran kamu,
Jadi baiklah, kata dia, aku akan menyiasat. Kalau kita pandang apa yang telah dilakukan oleh isteri aku ketika hidupnya, dia adalah orang yang ibadah, orang yang tidak senang dengan maksiat, orang yang tidak tenang dengan perkara-perkara yang dilakukan bertentangan dengan perintah Allah. Marilah kita sama-sama mencari apa yang menjadi muskilnya keluar asap daripada kubur ini. Digali, dia nampak mayat isterinya dan anak yang dilahirkan itu ada di antara celah kelengkangnya. Anak ini bernyawa, hidup. Sebagian ulama yang menceritakan hal ini mengatakan, kalau seandainya ketika dia mendoakan anaknya, dimasukkan isterinya di dalam doanya, pasti isterinya juga akan diberikan hidup oleh Allah. Tetapi oleh kerana dia mendoakan ketika nak pergi itu, dia hanya menitipkan anaknya saja. Dia tidak mengatakan, aku titipkan isteri dan anak aku kepadamu ya Allah. Tidak dikatakan begitu. Jadi isterinya tidak termasuk di dalam doa yang dia doakan. Jadi sebab itu pengajaran daripada cerita ini, kita kalau nak berdoa jangan sendirian. Kalau kita nak berdoa, kita doa untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk ayah bunda kita, untuk guru-guru kita. Tidak boleh hanya berdoa sebagai bentuk mufrad. Mufrad itu maknanya guna damir kepada mutakallim wahdah. Tak usah. Kita doa untuk semua umat Islam. Allahumma asli umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma farij an umat Muhammad. Iaitu kita doakan kepada seluruh umat Muhammad supaya diberkati oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, diselamatkan daripada segala malapetaka. Ini adab kita sebagai seorang mukmin. Tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mau masuk syurga, artinya kita juga mahu sahabat kita masuk syurga, mahu teman kita masuk syurga. Ini tugas sebagai seorang isteri yang telah dikerjakan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Dia ditidurkan oleh Khadijah kerana untuk menenangkan keadaannya. Apabila dia sudah tenang, dia seolah-olah macam diboboikan, macam seorang ibu memboboikan anaknya. Begitulah treatment sebab daripada seorang isteri yang sangat baik. Rasulullah sampai tertidur yang sangat pulas. Kemudian Sayyidatina Khadijah pergi ke rumah Warakah ibnu Naufal. Warakah ibnu Naufal adalah seorang tua yang sudah buta. Dia sudah sangat banyak membaca daripada kitab-kitab yang lama, daripada Taurat, daripada Injil, dan dia adalah seorang penganut agama Nasrani. Jadi tidak ada siapa yang untuk diadukan hal ini. Sayyidatina Khadijah berjumpa dengan dia dan menceritakan apa pengalaman yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Warakah ibnu Naufal, dia kata pasti yang telah datang kepada Muhammad adalah namus. Sayyidatina Khadijah tanya, siapa namus? Dia kata namus adalah malaikat Jibril. Namus dikenal di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan nabi-nabi yang terdahulu, iaitu mereka lah yang telah didatangi oleh namus. Dan pasti siapa yang didatangi oleh namus, dia adalah merupakan yang telah diangkat sebagai pesuruh Allah. Aku sudah membaca ciri-ciri apa yang telah aku pandang di dalam kitab-kitab yang telah aku telaah. Memang tidak salah. Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang telah sampai masanya sekarang. Kalau ketikanya dakwah sedang berjalan dan aku masih ada lagi hayat, pasti aku akan menolong Muhammad. Ini janji Warakah ibnu Naufal yang ada hubungan persaudaraan dengan Khadijah. Dia pulang memberitakan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah bingung. Kata, bagaimana aku akan memulakan, sedangkan di dalam keadaan orang-orang masyarakat Arab sekarang ini sangat tebal kepercayaannya kepada berhala-berhala, dan mereka-mereka itu ada hubungan kekeluargaan dengan aku. Di dalam keadaan yang bingung sangat itu, dia mondar-mandir, dia kembali lagi ke Gua Hira, dia turun lagi. Sampailah satu ketika, maka dia telah menerima satu buah wahyu. Apa dia? InsyaAllah nanti kita